Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat di luar sana? Okey. Saya percaya, syukur Alhamdulillah. Hari ini sempat lagi kita berjumpa secara live pada petang ini. Okey. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Saya Hazlin Jisan, ahli farmasi daripada syarikat Farmasi Duyung. Okey. Kenapa kita nak live hari ini? Hari ini sebab saya percaya dan yakin tajuk yang saya bakal nak kupas pada petang ini dia akan memberi manfaat lah dan juga memberi jawapan kepada persoalan sahabat-sahabat dekat luar sana, iaitu tajuk yang saya pilih pada petang ini ialah 3 tips macam mana kita nak buat pembelian ubat-ubatan ataupun suplemen secara online dengan selamat, barangan tu berkualiti dan juga berkesan. Okey, so saya percaya sahabat-sahabat, mana sahabat yang sempat melihat live saya ni, dia tidak memakan masa yang lama. Saya harap dalam 10 ke 15 minit sajalah saya akan bersiaran. Okey, dan sebelum tu, jika sebelum saya mula, boleh ke saya nak tahu siapa yang sempat live, boleh komen dekat ruangan di komen sama ada saya punya gambar ataupun speaker yang saya guna ni jelas atau tidak. Okey, jika jelas boleh komen jelas Okey. Okey, selain daripada tu, saya pun nak tahulah audien yang berada dekat depan saya ni sama ada daripada mana tuan-puan, sama ada tuan-puan daripada Johor ke, daripada Melaka sendiri, ataupun daripada KL, ataupun daripada Sabah, pun boleh komen lah dekat bawah supaya saya tahu dekat mana Facebook Live ni dapat sampai, apa yang ilmu yang saya nak sampaikan ni sampai dan juga dan juga suka saya nak ingatkan, boleh tekan like dan share dekat wall masing-masing supaya apa? Supaya tajuk ni memberi manfaat kepada mereka yang sedang, orang kata, kita tak tahu apa yang sahabat-sahabat kita sedang lalui. Mungkin dengan perkongsian yang sedikit ini, dia memberi info, dia memberi idea kepada sahabat-sahabat kita yang sedang tercari-cari maklumat ni. Saya ulangi, tajuk yang sedang saya kupas pada petang ini ialah 3 tips macam mana kita nak pastikan ubat-ubatan ataupun suplemen yang kita buat belian secara online ni adalah selamat, berkualiti dan juga berkesan. Nanti saya akan share juga sedikit mengenai pengalaman saya sebagai bekas penguat kuasa farmasi semasa saya bertugas dengan badan KKM dulu yang itu sekitar tahun 2002 sehingga 2006. Masa tu saya bertugas dekat Jabatan Kesihatan Wilayah Kuala Lumpur. Saya bertugas sebagai pegawai penguatkuasa farmasi. Okey. So saya tak nak lengah masa lagi. So tips yang pertama yang saya nak share kepada tuan-puan pada petang ini. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Guru. Pada Sabtu lepas kita menyambut Hari Guru kan. Tak lupalah saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru saya secara formal daripada sekolah rendah, sekolah menengah, matrikulasi, universiti, USM. Juga guru yang tidak formal, sama ada guru bisnes saya, guru mentor bisnes, Dr. Azizan, Tuan Rizal Rashid yang mengajar saya untuk buat live streaming with confidence ni. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Saya sahut cabaran Tuan untuk membuat live dengan ilmu yang Tuan turunkan kepada saya pada hari ini. Selamat Hari Guru saya ucapkan. Juga tak lupa kepada sahabat-sahabat yang bergelar pendidik, ustazah, ustaz, guru. Selamat Hari Guru. Hanya Tuhan sajalah yang dapat membalas jasa baik tuan-tuan dan puan-puan semua.
Terima kasih Selamat Hari Guru dan teruskan mendidik anak-anak bangsa ataupun memandaikan anak bangsa. Okey, saya sebenarnya baru je berjinak dalam orang kata pengucapan awam seperti ini. So, tanpa membuang masa, saya terus kepada tips, 3 tips macam mana kita nak kenal ataupun kita nak pastikan ubat ataupun suplemen yang kita beli secara online ni adalah selamat, berkesan dan berkualiti. Okey. First kali, online ni apa? Online ni ialah medium, sama ada social media, sama ada tuan-puan boleh membuat pembelian di Facebook, di IG ataupun melalui radio yang tuan-puan lihat ataupun iklan secara online. Itu okey. So sekarang ni nak pastikan dia selamat. First tip yang pertama ialah tuan-puan jika jumpa orang kata dekat medium Facebook, okey, kena kenal pasti first kali kenal pasti siapakah penjual kepada produk tersebut iaitu contoh, saya bagi pendekatan mudah seperti farmasi duyung. Tuan-puan kena selidik sikitlah siapakah farmasi duyung. Kalau boleh tuan-puan boleh Google sikit, buat Google Map ke, kenal pasti juga farmasi duyung ni adanya kedai fizikal. Sebab apa? Saya percaya kebiasaan jika syarikat ni berdaftar dengan Syarikat Suruhan Malaysia dan juga berdaftar dengan KKM, insya-Allah tiada lagi isu orang kata ataupun kurang isu pemalsuan ubat-ubatan ni. So saya memberi pendekatan contoh macam kami juga membuat perniagaan online dan seperti kami mewar-warkan di Facebook Live seperti ini. Kami juga membuat online di Shopee dengan nama Farmasi Duyung dan kalau tuan-puan nak tahu juga kami ada kedai fizikal iaitu kami berada di 3 tempat iaitu di Farmasi Duyung Pekan Duyung, Farmasi Duyung di Gemencing Negeri Sembilan dan juga Farmasi Duyung di Serkam. So tuan-puan jangan bimbang kami adalah berdaftar dengan Suruhan Syarikat Malaysia di bawah nama Farmasi Duyung Sendian Berhad dan juga kami berlesen di mana untuk membuka farmasi ni kena ada seorang pelesen yang adalah ahli farmasi berdaftar. Contoh macam saya adalah ahli farmasi berdaftar di outlet Serkam. Okey. So tips yang pertama yang tuan-puan kena consider, tuan-puan kena kenal penjual di online tu iaitu kenal syarikat tu. Kalau macam Farmasi Duyung, kami adalah Farmasi Duyung yang berdaftar dengan SSM dan juga berdaftar ataupun berlesen di bawah Kementerian Kesihatan iaitu Jabatan Farmasi. Okey? Dan kalau boleh kurangkan ataupun elakkan membuat pembelian di premis yang samar-samar. Especially jika syarikat tu daripada luar negara. Sebab apa? Jika kekurangan maklumat di mana sama ada syarikat tu berdaftar ataupun tidak, kita bimbang yang ubatan ataupun suplemen yang tuan-puan beli secara online tu ada isu dari segi inilah ada pemalsuan ataupun ada isu-isu yang menyebabkan kualiti. Yang tu kita tak boleh nak rujuk dan lagi teruk kita bimbang akan menyebabkan kesan samping ataupun mudarat pula kepada tuan-puan yang makan suplemen tu di mana sumber ataupun penjual tu tuan-puan tak tahu dan kalau apa-apa berlaku tuan-puan tak boleh nak orang kata nak bagi feedback, KKM pun tak boleh nak bagi feedback kalau penjual adalah daripada luar negara. Okey, itu tips yang pertama. Kalau tips yang kedua, okey, saya percaya kepentingan untuk membaca label pada setiap kotak ataupun ubatan ataupun suplemen yang tuan-puan berminat nak beli tu. Okey, saya bagi contoh Kalau ubatan ataupun suplemen yang dibenarkan untuk penjualan online adalah 3 kategori sahaja. Okey, kategori maksudnya okey, untuk sebarang suplemen yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan, kita boleh lihat first kali ialah nama dia. Okey, ni saya bagi contoh, ini ialah CHAMS Vitamin C. First kali kita boleh lihat nama. Yang kedua, kita boleh pastikan setiap suplemen adalah berdaftar dengan ada MAL number, MAL diikuti dengan 8 angka. Okey, saya nampak tak mungkin tak apa nampak sebab dia kecil kan, 8 angka dan diikuti dengan hujung dia ialah
nombor. Okey, yang dibenarkan untuk penjualan online untuk suplemen ataupun kod adalah 3 nombor ni sahaja, iaitu N untuk suplemen seperti ini, N, ataupun T, MAL 8 angka diikuti dengan huruf T, iaitu jenis suplemen yang berbentuk herba ataupun tradisional. Ini ialah contoh BioLife Red Yeast Rice yang mal number diikuti dengan hujungnya ialah nombor dan huruf T, iaitu dia adalah kategori suplemen. Dan juga pendaftaran yang diikuti dengan nombor X. X bermaksud OTC, over the counter. Yang ni tuan-puan biasa dah tengok kan, boleh didapati dekat mana-mana lah. Sama ada dekat kedai sebernika, 7-Eleven, dekat pasar raya, dekat farmasi. Sebab apa? Sebab yang ni saya bagi contoh, Yoko ni adalah kategori OTC, iaitu over the counter, di mana dia punya nombor pendaftaran hujung dia adalah nombor X. Okey, so dan suka saya ingatkan untuk yang bernombor pendaftaran A ni ataupun ubat yang perlukan prescription doktor sama sekali tidak boleh dijual secara online. Okey, suka saya nak ingatkan hanya 3 sahaja nombor yang dibenarkan, iaitu T, N dan juga X dekat nombor pendaftaran yang boleh dijual oleh seller dekat luar sana. Yang tak boleh ialah ubat yang memerlukan prescription daripada doktor yang diakhiri dengan huruf A. Okey. Itu ialah dekat nombor pendaftaran. Selain daripada tu, tuan-puan boleh tengok, okey, jika produk ini berdaftar dengan Kementerian Kesihatan, selain daripada nama, nombor pendaftaran, tuan-puan boleh tengok bahan aktif yang dinyatakan dekat label. Okey, jika seller tu tak beri maklumat yang lebih lengkap, tuan-puan boleh PM dia, boleh tanya. Okey, kalau dia memang berdaftar, dia tak akan ragu-ragu bagi nombor bahan aktif dia apa, dan apakah nama pengilang ataupun pemegang produk ni, dan juga bahan-bahan aktif yang secara spesifik dia akan letak. Okey, so saya sekarang ni hanya nak beri pendekatan untuk tuan-puan dapat tahu info pembelian ubat ataupun suplemen, bukan kategori yang lain. Kalau kategori makanan ke, itu di bawah kuasa bahagian pemakanan. Okey, ini pula kalau dia melibatkan ubat berdaftar ataupun suplemen yang berdaftar, dia di bawah Kementerian Kesihatan, iaitu di bawah bahagian penguatkuasa farmasi. Okey, itu ialah tips yang kedua. Kena baca label. Ada 6 kriteria yang tuan-puan kena ambil tahu, iaitu kriteria pertama, dapatkan nama, nombor pendaftaran, MAL diikuti dengan 8 angka dan adanya nombor hujung sama ada T, N ataupun X. Lepas tu dia ada nama pengilang, nama pemegang produk ni dan juga bahan aktif. Bahan aktif yang mesti dia nyatakan dekat orang kata packet insert ni. Okey. So, jika tuan-puan masih ragu sama ada mal number ni, nombor pendaftaran yang diberi oleh seller tu sahih ataupun tidak, tuan-puan boleh layari dekat sesawang www.npra.gov.my. Tuan-puan boleh cek orang kata nombor pendaftaran ni sama ada dia sahih ataupun tidak. Ataupun jika tuan-puan berada di komuniti kami, boleh sahaja walk in dekat farmasi Duyung-Duyung, Serkam ataupun Gemencih. InsyaAllah ahli farmasi kami akan membantu untuk melihat sama ada produk yang tuan-puan berminat ni. Bawa je skrin, tunjuk kat kami, nanti kami cuba akan bantu tuan-puan untuk memastikan produk yang tuan-puan nak beli tu buat semakan sama ada dia sahih ataupun tidak. Okey, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, kena pastikan tuntutan orang kata ataupun iklan yang dibuat oleh penjual online ni, lagi bagus dia mempunyai nombor pendaftaran iklan, iaitu KKLIU diikuti dengan 4 angka / tahun. Contoh 4424/2020. Itu bermaksud iklan yang telah dinyatakan untuk penjualan suplemen atau ubat-ubatan tu telah didaftarkan dan diluluskan di bawah Lembaga Iklan Ubat Kementerian Kesihatan. Itu yang pertama. Okey, dan contoh yang saya bagi tadi, saya recap balik 4434/20.
tahun yang 2020 tu biasanya dia valid ataupun dia sah 3 tahun. Bermaksud iklan tu ataupun suplemen yang diiklankan pada tuan-puan punya skrin tu tahun 2020, 2021, 2022 dia iklan tu disah. Jadi senang cerita tuan-puan jika tengok iklan kena pastikan. Dan kami juga, okey, saya nak suka nak bagi pendekatan macam kami ialah farmasi. Kami juga tertakluk untuk akta iklan ni. Okey, sebab tu kami tidak boleh untuk mengiklankan secara direct, especially 20 penyakit kronik. Contoh, kami tidak boleh memberi contoh seperti yang ni boleh merawat kecil manis, boleh rawat tekanan darah tinggi, penyakit kusta, untuk masalah rangsangan seks, ada 20 memang tak boleh diiklankan langsung. Yang ini setiap farmasi ataupun setiap mereka yang nak buat iklan mesti tahu. Dan saya percaya ada juga jika tuan-puan perasan KKM sedang melancarkan hashtag biar betul iklan ni. Itu sebab apa? Sebab nak bagi kesedaran yang iklan juga di bawah ataupun tertakluk di dalam akta KKM lah. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan produk ataupun suplemen yang sampai dekat tuan-puan ni selamat, berkualiti dan juga berkesan. Okey. So saya rasa itu sajalah. Saya 3 tips. Yang pertama, kenal pasti penjual. Kalau boleh selidik sikit, orang kata stok sikit sama ada penjual ni ada kedai fizikal atau tidak. Itu satu. Yang kedua, rajin-rajin baca label. Label pada produk tu untuk mengetahui kriteria sama ada suplemen ini berdaftar atau tidak dengan Kementerian Kesihatan. Dan yang ketiga, ambil tahu juga mengenai iklan. Jika dan saya nak ingatkan, jika iklan tu dia memberi ataupun dia overclaim, satu ubat dia boleh merawat 1001 penyakit, yang itu kebiasaannya tidak diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. So tuan-tuan kena hati-hati. Senang cerita, kalau nak pastikan dia lulus, dia mesti ada tulis ataupun nyatakan dekat nombor situlah KKLIU nombor sekian-sekian. Itu memang confirm iklan tu dah berdaftar dan juga produk yang mereka bawa tu pun berdaftar. Ini tertakluk juga kepada kalau tuan-puan dengar dalam radio, okey, ataupun dekat media sosial macam ni, ataupun dekat YouTube. So tuan-puan boleh ambil tips ni, okey. Sebab apa? Sebab saya percaya jika tuan-puan dapat orang kata nasihat yang betul dan ubat ni, insya-Allah dia akan memberikan manfaat yang baik kepada kesihatan kita lah, dan juga mengurangkan risiko ubat-ubatan yang dipalsukan. Okey, saya suka nak share pengalaman saya dulu sebagai penguatkuasa farmasi. Kami masa tu memang cuba juga orang kata di bawah peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 ada satu jika melanggar produk yang orang kata suplemen ni yang tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan, kami boleh rampas benda tu. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan kalau betul yang diklaim, contohnya macam produk tradisional ni, kalau betul ni red yeast rice ni memang red yeast rice, bukannya produk ni sahaja tetapi dia ada ditambahkan dengan ubat poison. Okey. Dan suka saya nak ingatkan contoh kalau ubat kurus ubat kurus ni, hai Puan Nuriwati, terima kasih kerana menonton. Okey, suka saya sambung okey, suka saya nak ingatkan contoh kalau macam produk yang tidak berdaftar yang tidak berdaftar, yang dalam bentuk kapsul ataupun dalam bentuk pil. Ya, contoh saya bagi contoh macam pil kurus. Biasanya peniaga ni dia nak cepat ataupun nak bagi kesan samping, dia suka meletakkan, dia claim produk tu sebagai tradisional tapi dia ada masukkan ubat poison seperti sibutramine ataupun seperti orang kata apa-apa poison lah, tapi dia claim sebagai tradisional. Itu yang kita nak elakkan lah. So senang cerita, tuan-puan ikut sahaja yang tips yang saya cerita tadi, insya-Allah selamat. Selamat. Dan jika tuan-puan perlu lagi info tambahan, boleh sahaja komen di bawah ataupun PM kami, insya-Allah.
saya dan juga tim customer service kami akan membantu. Okey, suka saya nak ingatkan dekat ruang yang sedikit ini juga, memandangkan yang kami juga selain daripada kami membuat ataupun counselling secara walk-in untuk pelanggan-pelanggan walk-in, kami juga berada di channel online seperti di Shopee, Farmasi Diong di Shopee, di Facebook macam tuan-puan lihat sekarang, ataupun kami berada dekat YouTube. So banyak channel yang tuan-puan boleh akses ataupun boleh tanya pada kami. Dan saya juga adalah salah seorang daripada yang menjawab komen ataupun dekat message inbox, especially dekat IG ataupun dekat Facebook. InsyaAllah, so tuan-puan jangan risaulah kalau page ini ialah page yang tuan-puan nak tahu pasal suplemen atau ubat-ubatan dekat Farmasi Duyung. Okey. Dan juga dekat medium WhatsApp. Dekat medium WhatsApp pun insyaAllah yang tu tim kami yang terlatih akan membantu. Dan jika mereka tak mahir juga mengenai suplemen atau ubat-ubatan, mereka akan rujuk kepada ahli farmasi kami. InsyaAllah kami ada 3 ahli farmasi. Encik Arif, saya dan juga Cik Fiza akan membantu untuk memberi khidmat nasihat dan juga kaunseling mengenai ubat-ubatan dan suplemen. Okey? Ada apa-apa ke yang muskil yang tuan-puan nak tahu, boleh komen dekat ruang komen. Okey, kalau tak saya berhenti sampai sini sajalah. Saya harap perkongsian saya yang sedikit ini memberi manfaat. Terima kasih kerana orang kata stay sampai habis saya punya kuliah ni. InsyaAllah kita akan jumpa di lain live. Saya doakan sahabat-sahabat dekat luar pun sihat, selamat. Kita jaga kita. Inilah orang kata minggu terakhir Ramadan, kejarlah pahala, kita nak kejar pahala kan. So inisiatif kami tim Farmasi Diong ni dekat Facebook Live ni untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan info atau apa-apa sahaja perkongsian yang diharap memberi manfaat. Okey, saya dah nak habis dah ni. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih Puan Nuriwati kerana menonton. Boleh share, like dan share Kak kalau benda ni bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.